1948. Sekarang ni kita tahun 2024. Maknanya lebih kurang tak sampai 76 tahun. Maknanya kalau ikut kita, kampung ni masih baru lagi lah. Tak. Ada kampung yang telah lebih daripada 100 tahun. Kenapa tidak ambil kampung ini sebagai satu kampung contoh untuk dikira oleh UNESCO? Kenapa dan mengapa satu kampung yang baru berusia 76 tahun beria-ria nak jadikan sebagai tapak warisan UNESCO? Dan orang yang sama membangkitkan dulu, dia pajakkan 99 tahun kampung baru Cina negeri Perak supaya diberikan kepada 999 tahun ataupun milik kekal orang yang sama. Dan orang yang sama juga kalau kita pergi ke Bandar Taipei, ya, baru-baru ini apabila ulang tahun Bandar Taipei, ya, iklan-iklan dia semua ditulis dalam bahasa Cina, seolah-olah bahasa Melayu ini tidak ada apa tu ertinya kepada apa tu mereka. Dan kena ingat juga tahun 1948 itu negara ini masih bernama Tanah Melayu. Malaysia, kita membentuk Malaysia 1963. Mana kampung baru itu ketika itu berada di Tanah Melayu. Tak, orang sebegini, menteri sebegini tak belajar sejarah ke? Saudara-saudara, terutama buat Sinciu ni, lapor baik-baik ya. Saya tak mahu kita dimanipulkan macam saya ni resis kan. Saya tak resis apa. Cina cakap soal Cina, tak resis apa. Kalau Melayu kutuk Cina tu nampak sikit kan. Tapi kalau saya Cina apa tu menentang bangsa saya sendiri, ada sebab dia. Ya, sebab itu saya hati-hati dengan Sinciu ni. Dia selalu suka melakukan perkataan pasal saya kan. Tapi jangan main-main nak apa tu twistkan ataupun salah lapor dan sebagainya kan. Saya nak bagi amaran saja kan. Selama ni saya diam saja. Saya nak sebutkan kenyataan ini tidak sepatutnya keluar daripada seorang menteri yang kita anggap sebagai negarawan. Dia kena bercakap soal semua, dan semua itu berasaskan kepada prioriti juga. Siapa peribumi dia, siapa benda asal dan sebagainya kan. Tapi kalau bercakap soal satu kaum saja, kalau kita tengok track record dia, dia seolah-olah represent menteri satu kaum, iaitu bangsa Cina. Sedangkan dia duduk di Malaysia yang asal usulnya ada, sejarahnya ada, peribuminya ada dan sebagainya. Saya setujulah pada semua cadangan apa yang sedang lontarkan supaya orang sebegini dia tidak layak menjadi menteri. Dan sudah sampai masanya yang Tuan Agong untuk melihat perkara ini secara serius supaya menteri yang tidak bertindak sebagai seorang negarawan menjaga negara ini dan hanya bercakap soal satu bangsa ini segera dipecat, sebab dia boleh menimbulkan ketidakharmonian dan boleh menimbulkan masalah di negara kita ini. Dan menteri sebegini ini kena belajar sejarah. Ya, sebab itu bila kita belajar sejarah ini, keluaran UEC ni lah, saya minta maaf ni ya, yang tidak belajar asal sejarah, asal usul Melayu yang menyebabkan perkara ini berlaku. Itu saya melihat perkara ini bukan saja kita melihat daripada isu yang ditimbulkan, tetapi sejarah yang diajar ya, di sekolah ini, terutama sekolah kesenian Cina ini, dikaji balik. Adakah sejarah-sejarah ini, sejarah yang telah berlalu pada masa lalu kan, dilihat dengan benar ataupun telah ditulis ataupun diputar belikkan sebagainya. Sebab sejarah kampung baru ini terlampau baru, 1948, lagi menempatkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan itu kawasan komunis, putih itu orang yang kurang pengaruh komunisnya. Tapi itu bukan bermakna komunis tidak ada. Dan sebab itu lihatlah perkara ini secara serius. Saya merayu kepada pihak menteri sebegini, perkara sebegini jangan timbulkan. Saya sebagai orang Cina pun rasa tak selesa, rasa malu kan. Dan saya yakin ramai juga orang Cina yang tidak sehaluan dengan mangkuk ni kan. Tapi nak macam mana kan, ya, kita pun tak faham kenapa dan mengapa orang sebegini yang terus dikekalkan walaupun bantahan demi bantahan telah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Islam. Semuanya bantai komen kesian tadi juga. Saya lebih minat nak bantai pemimpin Melayu sendiri lah. Dia menteri